Kaedah ruang sampel. Ruang sampel dia. Okey, satu kaedah lagi, kaedah formula. Dia kata genap dan juga genap 4. Okey, ni formula genap formula dan Kalau dia kata kebadan kalian, cari kebadan kalian A dan B. Kalau dan tu darab. So formula dia macam ni. Kebadan kalian A darab kebadan kalian B. Ni formula darab. Ni tak ada tolak, dia tak ada tolak Ni tak ada tolak belakang dah. A dan B ni tak ada, ni tak ada. Kalau darab ni saja. Kalau dan dia ada tambah, lepas tu ada tolak kat belakang tu. Jadi nak guna formula ni boleh tak? Okey, kita tengok formula dia. Nak cari kebadan kalian, sekejap. Apa pen cikgu ni? Nak cari kebadan kalian genap dan gandaan 4. Formula dia adalah darab kan? Kebadan kalian genap, darab kebadan kalian gandaan 4. So genap ada banyak mana? Daripada 11 hingga 19, genap adalah 12, 14, 16, 18. So genap ada 4 daripada 9. Yang gandaan 4 pula. Gandaan 4 adalah 12 dengan 16. So 2 daripada 9. So tekan kereta, kita akan dapat 8/81. Sama tak dengan jawapan kat sini? Tak sama. Bila tak sama, menunjukkan ada yang betul, ada yang salah lah. Okey, jawapan dia adalah yang ni. Ni yang betul. Ni betul, yang ni salah. Formula ni ada tempat dia boleh pakai, ada tempat tak boleh pakai. Sama juga dengan ruang sampel. Dia tak semua tempat boleh pakai kedua-dua. Ada soalan boleh pakai kedua-dua, macam soalan kita yang pertama tadi. Soalan kita pertama nak guna kaedah ruang sampel pun boleh, nak guna kaedah formula pun boleh. Tapi yang ni tak boleh guna formula. Kenapa tak boleh guna formula? Kenapa tak boleh guna? Tengok yang ni, ayat dia ni. Soalan ni kata satu nombor dipilih. Nampak tak? Satu nombor dipilih. Kalau satu nombor, dia tak boleh guna dan. Nampak tak? Dekat sini dan kan? Nampak tak dan? Kalau satu nombor, formula dan tak boleh guna. Formula darab tak boleh pakai. Formula darab boleh pakai kalau untuk gabungan saja. Kalau ada dua kad, katakan. Dia kata dua nombor dipilih. Kalau dua nombor dipilih, boleh pakai formula darab. Tetapi kalau satu nombor, lepas tu dia kata dan, ini kita guna ruang sampel saja. Boleh faham So untuk formula, kena ingat formula tak semua boleh pakai. Formula kalau dan, kalau dia kata satu nombor ataupun satu bola, satu guli, whatever lah satu ni boleh guna ruang sampel, boleh guna formula atau. Tapi formula tambah boleh guna. Formula darab tak boleh. Sebab formula darab untuk dua saja. Ni boleh, ni tak boleh. Formula darab tak boleh. Kalau satu. Okay. Oleh itu soalan kita yang B tu, yang A kedua tu, kita tak boleh guna formula. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang B ni pula. Okay, gambar rajah menunjukkan dua kepingkat dalam kotak A dan kotak B. Kotak A dan kotak B. Sekepingkat daripada sarawak daripada kotak A. Kemudian sekepingkat lagi daripada sarawak daripada kotak B. Cari kebadan kalian memilih sekurang-kurangnya satu kad nombor. Dia minta cari kebadan kalian memilih sekurang-kurangnya satu kad nombor. Sama juga, ada dua kaedah. Sama ada nak guna ruang sampel pun boleh, nak guna formula pendaraban boleh. Yang kali ni boleh guna pendaraban. Sebab dia kata sekepingkat dia ambil daripada A, sekepingkat lagi daripada B. So dia ada A dan B. So kalau A dan B boleh guna darab, boleh. Kalau ada dua kad, dia ambil dua kad, boleh guna formula darab. Kalau satu kad, tak boleh guna formula darab. Jadi kita nak tunjuk ruang sampel dulu. Ni keadaan ruang sampel. Ruang sampel. Okey, ruang sampel macam mana ni? Satu daripada A, satu daripada B. So kita ambil Y dulu. Y 8. Itu ruang sampel dia. Y 8, Y 9, YU, YM. 28, 29, 2U, 2M. K8,
K9 KU KM. Ini ruang sampel. Kita buat ruang sampel dulu. Lepas tu kita nak cari peristiwa. Dia kata dekat sini, cari kebenaran kalian sekurang-kurangnya satu kad nombor. At least ada nombor. Kat mana yang ada nombor? Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 pasangan yang ada nombor sekurang-kurangnya. So 8 daripada berapa tu? Semua sekali ada 12. So permudahkan kita akan dapat 2/3. Itu jawapan dia. Ini keadaan ruang sampel. Kita listkan ruang sampel. Lepas tu kita dia nak sekurang-kurangnya satu kad nombor. Siapa yang sekurang-kurangnya satu kita pilih. Sekurang-kurangnya satu nombor maka kita boleh kira. Okay, ini keadaan ruang sampel. Kalau kita nak guna formula boleh tak? Formula darab. Dia kata kat sini kedua-duanya nombor. Maksudnya dia punya kaedah, dia kata at least satu nombor, sekurang-kurangnya satu nombor. So apakah dia punya nak darab apa ni? So kita buat gambar jangka pokok dulu. Dia nak at least satu nombor, dia nak nombor. So kita buat macam ni. Cabutan pertama ataupun kotak A, kotak B. Kotak A tu kita dapat nombor dengan huruf. Kotak B pun sama juga. Dapat nombor, dapat huruf. Ini pun sama juga. Dapat nombor, dapat huruf. Okey, untuk kotak A. Kotak A, nombor dia ada 1 daripada 3. Huruf pula 2 daripada 3. Itu kotak A. Tengok dekat kotak A ni. Kotak A ni ada 1 nombor daripada 3. Huruf pula 2 daripada 3. Okey, kotak B pula. Kotak B ada 2 nombor daripada 4. 2/4. Huruf pun 2/4. Ini pun sama juga. 2/4, 2/4. Okay, lepas tu kita nak dapatkan, dia kata cari kebenaran kalian memilih sekurang-kurangnya satu kad nombor. Okay, kat manakah cabang manakah yang ada nombor? Inilah. Nombor dengan nombor boleh. Nombor dengan huruf boleh. Huruf dengan nombor boleh. Huruf-huruf tak boleh. Huruf-huruf tak boleh. Sebab dia nak at least ada nombor. Jadi kita ada 3 pilihan tu. Sama ada nombor dan nombor, atau nombor dan huruf, atau huruf dan nombor. Banyak sikit, sekejap. Dia ada banyak tu. Dia ada 3 pilihan. Nombor-nombor, nombor huruf, huruf nombor. Jadi kita masukkan dia punya data dia. Nombor adalah, ni lah kita ambil lah. 1/3 darab dengan 2/4. Atau tambah. Nombor pula, nombor dan huruf 1/3 darab 2/4 juga. Nombor 1/3, huruf 2/4. Atau tambah. Huruf 2/3, huruf 2/3 darab nombor 2/4. Okay, cuba tekan kereta. Apa kita dapat kat sini? Cikgu tekan, cikgu buat ini dulu. Ni 1/6. Ni 1/6. Ni pula cikgu dapat berapa ni? 2/6. Atau 1/3. Okey, tekan kereta. 1/6, 1/6, 1/3 berapa? 1/6 tambah 1/6. So dapat 2/3 juga. Okay, menunjukkan boleh guna. Ni nampak tak? Boleh guna formula, boleh guna. Ruang sampel boleh guna juga. Soalan kita ni, ruang sampel boleh, formula pun boleh. Boleh Kalau kita pilih 2 kad, boleh guna formula darab. Tapi sebenarnya ada juga soalan yang ni tak boleh guna darab. Tak boleh guna formula darab tadi. Ada juga soalan macam ni. Contoh soalan macam ni, contoh soalan yang macam ni. Ni ada cikgu buat dengan sekolah lain. Cikgu tunjuk. Cikgu dengan ceramah sekolah session 24 ni. Sekejap bukan. Session 18 ni. Soalan yang sama dengan awak ni. Okay, soalan yang cikgu guna dekat sekolah session 24. Sekolah session 18 Shah Alam. Okay, awak baca soalan dia ni. Dia lain sikit daripada soalan awak. Benda yang sama juga, cuma dekat sini dia kata apa ni? Sekeping kad dipilih secara rawat di kotak A.
Jika kad nombor dipilih, ia akan diletakkan ke dalam kotak B. Kemudian sekeping kad lagi bercerawak di kotak B. Nampak tak? Dia ada syarat tambahan. Macam soalan awak tadi, satu daripada A, satu daripada B. Tak ada apa-apa dah. Itu saja syarat dia. Maka kita boleh guna dua kaedah. Untuk soalan awak tadi kan, ada dua kaedah. Kaedah ruang sampel, kaedah pendaraban. Formula pendaraban. Boleh guna dua-dua. Tetapi soalan kita yang ni, yang sekolah sesi 18 ni, dia boleh guna formula kaedah ruang sampel, boleh guna. Tetapi pendaraban tak boleh guna. Ni tak boleh guna pendaraban. Kenapa tak boleh guna? Sebab dia campur aduk. Kalau perasan soalan kita ni dalam bab kebarangkalian, ada satu istilah namanya peristiwa bersandar dengan tak bersandar. Okey, nampak tak? Kalau kita ambil nombor, dia kata, jika kad nombor dipilih, dia akan diletakkan ke dalam kotak B. Maka yang ni peristiwa bersandar. Kalau ambil nombor masuk kat sini, maka ni menjadi bersandar. Bersandar. Kalau ambil huruf, ambil Y, Y tak letak kat B tu, tak letak, maka Y ni tak bersandar. Kalau kes yang macam ni, nampak tak? Dia ada banyak syarat dekat sini. Ada bersandar, ada kes bersandar, ada kes tak bersandar. Yang ni tak boleh guna formula. Dia tak boleh guna formula darab. Dia hanya boleh guna ruang sampel saja. Boleh? Okey, untuk pengenalan awak dalam kebanyakan soalan, ruang sampel tu sentiasa boleh pakai, kebanyakan soalan. Formula tu dia ada syarat-syarat tertentu, awak kena follow. Formula, kalau soalan tu soalan biasa, tak ada apa-apa syarat banyak sangat, formula boleh pakai. Tetapi kalau dia ada syarat yang macam ni lah, ada bersandar, ada tak bersandar, maka tak boleh guna formula pendaraban. Okey, berbalik pada soalan kita yang ni. Ni boleh guna formula pun boleh dan juga ruang sampel pun boleh. Kedua-duanya boleh. Sebab soalan yang awak ni dia tak ada syarat banyak sangat. Dia hanya bagi tahu ambil daripada kotak A, lepas tu ambil daripada kotak B. Itu je syarat dia. So ini sebenarnya peristiwa tak bersandar. Bila tak bersandar, boleh guna formula. Kalau bersandar pun boleh juga guna formula. Kalau semuanya bersandar, semua peristiwa bersandar, boleh guna formula. Tetapi kalau bercampur aduk, ada bersandar, ada tak bersandar, tak boleh guna formula. Okey, berbalik pada soalan kita yang akhir ni, soalan yang seterusnya, soalan yang C. Jadual menunjukkan kebarangkalian bagi Syazman dan Maizura memilih kursus di matrikulasi selepas SPM mereka. Cari kebarangkalian bahawa kedua-duanya memilih kursus yang sama. Nak cari kebarangkalian kedua-dua memilih kursus yang sama. Okey, boleh tak guna ruang sampel untuk soalan kita ni? Ni tak boleh guna ruang sampel lah. Sebab tak ada pun yang kita boleh buat ruang sampel. So soalan ni memang kena guna formula saja. Ruang sampel tak boleh. Sebab tak ada pun untuk kita buat ruang sampel. So yang ni memang kena guna formula. So apa yang dia kata kat sini? Kebarangkalian kedua-duanya memilih kursus yang sama. Maksudnya apa? Syazman account dan Maizura pun account. Dua-dua sama. Ataupun Syazman kejuruteraan dan Maizura pun kejuruteraan juga. So inilah dia punya wording dia. Dan kita nak masukkan data dia. Syazman account adalah, ambil kat sini lah, 3/7 dan darab Maizura account 2/5. Atau kita tambah Syazman kejuruteraan 5/9 dan darab Maizura kejuruteraan 1/6. Ni kita boleh guna formula saja. Ruang sampel tak boleh pakai sebab tak boleh buat ruang sampel pun soalan ni. Tetapi kalau soalan tu boleh buat ruang sampel tu lebih mudah untuk awak faham. Kalau soalan tu ada ruang sampel, cikgu prefer ruang sampel. Kalau soalan tu tak ada ruang sampel, memang terpaksa pakai formula lah. Tetapi kalau ada ruang sampel, lepas tu ada formula, awak kena tengok juga. Tengok dulu. Boleh guna kedua-duanya ke atau satu kaedah saja. Kebanyakan ruang sampel saja. Kebanyakan formula tu dia ada syarat-syarat tertentu yang awak kena follow. So nak selamat kita guna ruang sampel. So dalam kes kita ni, kita tekan kalkulator lah kat sini. 3/7 darab dengan 2/5. Lepas tu tambahkan dengan 5/9 darab 1/6. So jawapan dia 499/1890. Itu jawapan dia. Okey, habis soalan nombor 6. Kebarangkalian. Ada soalan yang nak dikemukakan? Ada ke? Ada siapa ada masalah?
Boleh bertanya ya. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan Soalan nombor 7. Sekejap 7, 8, 9, 10. Okey. Soalan nombor 7. Nombor 7 ada soalan form 4 bab 6 kan? Bab graf gerakan. Bab 6, bab 7. Antara dua tu lah cikgu tak berapa ingat dah dia punya topik dia bab apa. Tapi ni form 4 lah. Rajah 1 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Wong dan rajah 2 menunjukkan bagi perjalanan Suresh. Okey, ni Wong, yang ni Suresh. Ni Wong, yang ni Suresh. Kirakan laju dalam kilometer per jam bagi Wong dalam tempoh 20 minit yang pertama. Nak kira laju bagi Wong. So yang ni lah, 20 minit yang pertama kat kawasan mana? Yang ni. 20 minit yang pertama kawasan sini. So laju apakah kaedah dia? Okay, ada setengah cikgu guna formula laju adalah kecurunan. Dia guna kecurunan. Tapi cikgu tak prefer guna kecurunan. Cikgu suka guna laju adalah jarak per masa. Cikgu tak suka guna kecurunan sebab kalau guna kecurunan dekat soalan kita ni, awak akan dapati kecurunan ni kecurunan negatif. Yang ni negatif. Lepas tu awak pun biar negatif tu. Dah salah dah. Sebab laju tak boleh ada negatif. Kalau guna kecurunan, awak akan dapati yang tu negatif. Dan awak kena buang negatif dia. Tetapi kalau kita guna formula jarak, guna jarak per masa ni, tu tak ada isu pasal negatif tu. So cikgu prefer guna formula jarak per masa. So jarak dia, berapa jarak dia tu? Daripada 60 nak ke 25, so jarak dia adalah 35 meter, km, per dengan masa dia 20 minit. Tapi soalan kita tu diminta dalam kilometer per jam. Ini kena tengok betul-betul Diminta kilometer per jam, kalau bahagi juga sekarang, itu dah buat salah lah. So kita kena tukar jadi jam dulu. So 20 minit berapa jam? 20 bagi 60. Kita akan dapat 0.333 panjang. Kalau kita bahagi guna perpuluhan, awak akan guna 0.33. 0.33 panjang. Bila awak bundarkan, dia akan menjejaskan jawapan akhir. So cikgu tak prefer guna perpuluhan. Cikgu prefer guna pecahan 1/3. Kalau dapat poin yang panjang, bila awak bundarkan, lepas tu nak guna lagi benda tu. Kalau akhir tak apa, kalau jawapan akhir tak apa. Kalau jawapan akhir, kira-kira last kali, awak bundarkan. Tu tak apa. Tetapi kalau bundarkan, lepas bundar tu awak nak guna lagi untuk kira benda lain. Itu dia akan menjejaskan jawapan kita. Sebab tu cikgu tak prefer awak guna perpuluhan yang panjang poin dia. Awak bundarkan, tu tak bagus. So cikgu prefer guna 1/3. So kat sini kita tekan kereta, awak akan dapat 105 km per jam. Ini adalah jawapan dia. Laju Wong dalam tempoh 20 minit yang pertama. Okey, soalan B pula. Soalan B, cari nilai T jika nyah pecutan bagi Suresh adalah 30. Sebelum tu cikgu lupa nak beritahu macam ni. Bila jumpa soalan dalam bab ni, cikgu akan tengok dulu jenis graf dia. Sebelum cikgu baca soalan sebenarnya, cikgu terlupa nak beritahu. Okey, macam ni. Sekali lagi. Sebelum awak buat soalan, baca soalan, awak tengok dulu soalan tu jenis apa, graf tu jenis apa. Yang ni graf jarak. Manakala yang kedua ni graf laju. Dia ada dua jenis graf. Okey, kalau graf jarak, ada dua formula saja yang awak kena gunakan. Yang pertama, laju jarak per masa. Nak cari laju, itu formula dia, jarak per masa. Yang kedua, laju purata adalah jumlah jarak per jumlah masa. Ini formula yang ada dalam bab dalam graf jarak. Kalau graf laju pula, dia ada 3 formula. Yang pertama adalah pecutan. A sama dengan V tolak U per T. Yang kedua, jarak adalah luas. Luas di bawah graf. Yang ketiga, laju purata. Jumlah jarak, jumlah masa. So, cikgu punya style, bila cikgu jumpa soalan, cikgu akan tengok dulu soalan tu jenis apa. Graf tu jenis apa. Kalau graf jarak, cikgu dah set dalam kepala cikgu dah. Graf jarak, inilah formula yang cikgu akan guna. Kalau graf laju, inilah formula yang cikgu akan guna. Lepas tu baru cikgu baca soalan. Okay, sekali lagi cikgu baca soalan Soalan A, kirakan laju bagi Wong. So Wong yang ni. Nak kira laju, guna formula tu. Jarak per masa. Sebab tu kat sini cikgu guna formula jarak per masa. Okay, katakan soalan tu diminta cari masa ke, cari jarak ke, itu tak ada formula. Katakan soalan ni diminta berapakah jarak daripada A ke B. Tak payah guna formula.
Sebab jarak A ke B ni awak terus kira daripada jadual ni, daripada rajah tu saja. Terus songak saja. Kalau dia sebut laju dengan laju purata, baru ada formula. Selain daripada benda tu, tak ada formula. Awak congak saja. Dia minta jarak ke, dia minta masa ke, tengok dekat graf dah tahu dah jawapan dia. Soalan kita ni kan, kirakan laju. Laju ada formula. Maka gunalah formula ni. Okey, soalan yang kedua. Cari nilai T jika nyah pecutan bagi Suresh ialah 30. Nampak tak kat sini? Soalan Suresh adalah graf laju. Graf laju, awak kena faham graf laju, yang ni apa benda kat sini ni? Ni pecutan, dia memecut. Yang ni memecut, yang ni laju seragam, yang ni nyah pecut. Inilah nyah pecutan dia. Lepas tu yang ni memecut sekali lagi. So sebenarnya soalan tu bagi tahu, dia kata jika nyah pecutan bagi Suresh adalah 30, nyah pecutan refer dekat kawasan sini. Ni kawasan sini. Kawasan sini, dia punya nyah pecutan dia adalah 30. Lepas tu dia minta cari nilai T. Itu kan nilai T. So, soalan tu pecutan. Nak guna formula mana ni? Formula atas ni lah. Pecutan kan? So, soalan B kita guna formula pecutan. Pecutan V tolak U per T. Okey, soalan tu bagi tahu nyah pecutan. Nyah pecutan 30. Okey, apa beza nyah pecutan dengan pecutan? Nyah pecutan bermaksud pecutan yang negatif. Pecutan lah. Nyah pecutan bermaksud pecutan negatif. Jadi kalau dia bagi tahu nyah pecutan dia 30, bermaksud pecutan dia adalah negatif 30. Kalau nyah pecutan 30, bermaksud pecutan dia negatif 30. V dia adalah laju akhir. V dia kat sini. Ni kawasan ni, kawasan sini. Yang ni U, yang ni V. Jadi V dia adalah 30. U dia adalah 120. Dan T dia adalah T kita tak tahu. Daripada 6 hingga T, berapakah masa dia ni? Berapa masa dia? Adalah T tolak 6 lah. Masa dia adalah T tolak 6. Boleh. Kenapa T tolak 6? Okay, kalau lah T ni katakan 9. Katakan T ni 9. So, berapakah masa antara 6 hingga 9 ni? Masa dia 3 kan? Macam dia dapat 3, 9 tolak 6 dapat 3. Itu kalau 9 lah. Kalau T, T tolak 6 lah masa dia. Jadi tugas kita nak cari T ni. Lepas tu kira macam biasa lah kat sini. Negatif 30 darab dengan T tolak 6. 30 tolak 120 kita akan dapat negatif 90. Negatif 30T tambah 180 sama dengan negatif 90. Negatif 30T negatif 90 tolak 180. Kita akan dapat negatif 30. Negatif 30T, negatif 270. So, jawapan dia 9. Itulah jawapan dia. Okay, lepas tu soalan C, kirakan laju purata bagi kedua-dua mereka. Okay, laju purata untuk graf jarak ada formula dia. Sebenarnya untuk laju purata sama je formula dia. Laju purata baik graf jarak dan graf laju sama je formula dia. Okay, cuma nak kira laju untuk wong dulu. Soalan C, laju purata untuk wong. Jumlah jarak per jumlah masa. So, jumlah jarak wong berapa? Jumlah jarak wong lah kat sini. Daripada 60 nak ke 25, ni 35 jarak dia. Lepas tu 25 nak ke 51. Berapakah jarak dia tu? 51 tolak 25, kita akan dapat 26. Jadi jumlah jarak bagi wong, 35 campur 26. 35 campur 26 dan masa dia adalah 45 minit. Ini km. Jadi 35 campur 26, kita dapat 61 km. Okey, 45 minit ni tukar jadi jam. Bila tukar jadi jam, kita akan dapat 0.75. Okey, ni cikgu guna 0.75. Kenapa cikgu guna point pula? Tadi cikgu cakap jangan guna point. Kalau point tu, point yang panjang, awak bundarkan. Tu tak nak lah. Tetapi kalau 45 bagi 60, memang kita dapat 0.75 saja. Mana ada point yang panjang, mana kita bundarkan pun. Maka boleh. Kalau point tu kita tak bundarkan, tak apa. Kalau kita bundarkan, kena pakai pecahan. So, jawapan dia adalah 81.33 km per jam. Ini untuk wong.
Okey, untuk Suresh. Nak kira laju purata untuk Suresh. Laju purata Suresh jumlah jarak per jumlah masa. Okey, berapakah jumlah jarak untuk Suresh? Okey, jumlah jarak untuk Suresh kita kena cari luas dulu. So kena cari luas dulu lah, luas bagi di bawah graf ni. Sebelum tu kita dapat dah T9 tadi. So kita carilah jumlah jarak, jumlah luas dia. Pandai-pandai awak nak break-breakkan dia. Cikgu nak guna yang ni. Ni trapezium. Ataupun ni lah, terus kat sini. Tak boleh cuba segi-segi lah. Segitiga. Segi empat. Trapezium. Dan trapezium. Lagi banyak awak break, lagi lambat awak punya kerja. Lagi cepat awak, lagi sikit awak break, lagi cepat kita dapat jawapan. Cikgu nak break macam ni lah. So yang ni untuk segitiga ni, cikgu kira tu lah dia punya jarak luas dia 1/2 tapak darab tinggi. Tapak dia 2, tinggi dia 120. Jadi kita akan dapat luas pertama ni 120. 1/2 darab 2 darab 120. Yang luas ni pula 4 kali 120, kita akan dapat 480. Tapak darab tinggi kan, panjang dan lebar. 4 darab 120 dapat 420. Yang ni pula formula dia 1/2 darab A tambah B. A dia adalah 30, ini pula 120. Jadi 1/2 darab 30 tambah 120 darab yang tinggi. Tinggi dia adalah 3. Tekan kereta dapat jawapan dia. 150. So jawapan dia 225. Ni 225. Yang ni pula 1/2 darab 30 tambah 80 darabkan dengan 2. So jawapan dia 110. Jadi jumlah jarak bagi Suresh, tambah semua sekini. 120, 480, 225, 110. Itulah jumlah jarak bagi Suresh. 120, 480, 225, 110. Bahagi masa. Masa dia adalah 11 jam. Dengan kita lah. 12, 48, 225, 110 bahagi dengan 11. So jawapan dia 85 km per jam.